Kepemimpinan Madani, teras ketamadunan bangsa. Saya Ahmad Akram Akid bin Ismail daripada kampus Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Jitra, Kedah, Darul Aman, akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Kepemimpinan Insani ke arah Malaysia Madani. Sebagai pemimpin adalah mereka yang mengasihi kamu, dan kamu pula mengasihi mereka, dan mereka yang selalu didoakan oleh kamu, dan kamu pula selalu didoakan oleh mereka. Izinkan saya mulakan syarahan saya dengan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh dari Jitra, singgah sebentar di Kuala Kangsar. Awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah, nikmat yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, dan salam Polisisi Makmur Sentosa saya ucapkan kepada semua. Yang berusaha, sekretariat penganjur, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, juri-juri yang adil dan saksama. Tidak lupa juga jawatan kuasa penjaga masa, dan tidak pernah leka akan masa yang dijaganya. Seterusnya yang dihormati para pensyarah, rakan-rakan perwakilan sekalian, serta sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang sudi mendengar syarahan saya di dalam dewan yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, frasa Malaysia Madani kini menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat di Malaysia hari ini. Setelah konsepnya, falsafahnya, kerangka dan model pelaksanaannya telah diterangkan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ideologinya ini kini mula mendapat tempat di hati dan di bibir masyarakat kerana konsepnya yang sangat holistik dalam mentadbir dan mengurus negara. Sebelum saya mengorak langkah lebih jauh, mari kita selami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Malaysia Madani. Malaysia Madani merupakan sintesis gaya Malaysia yang menggabung jalin amalan sedia ada dengan kaedah baharu yang direka untuk menangani isu-isu baru dan ketidakpastian. 6 nilai teras Madani dicerakin sebagai kerangka dasar dan falsafah yang berkait rapat dan bersepadu. Dengan setiap satu menguatkan yang lain, Madani diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur. Namun perkara yang terpenting yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan perpaduan hari ini ialah bagaimana konsep Madani itu berfungsi untuk menghasilkan graduan yang mempunyai ciri-ciri Madani demi kelangsungan kepimpinan insani di negara Malaysia yang disayangi ini. Sidang hadirin sekalian, para graduan merupakan pelapis kepimpinan negara yang perlu dipersiapkan untuk menggalas tugas-tugas sulit dan mencabar demi negara. Usaha ini kita katakan sebagai penting kerana cabaran masa hadapan adalah benar, cabaran teknologi adalah benar,
cabaran ekonomi adalah benar, cabaran keselamatan dan kedaulatan adalah benar. Bahkan cabaran yang dibincangkan oleh para sarjana adalah benar balaka. Analoginya begini, dahulu tidak pernah pemimpin membayangkan bahawa pembelajaran maya adalah mustahil. Kini ianya benar belaka. Bahkan cabaran ini hanyalah permulaan ke arah artificial secara menyeluruh satu hari nanti. Oleh itu, menyediakan para graduan untuk mendepani cabaran-cabaran tersebut adalah hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama kita lihat dari segi peningkatan skill graduan madani. Program untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan graduan perlu dipacu untuk memastikan kemahiran mereka di dalam beberapa skill seperti artificial intelligence, data analytics, dan software engineering dapat diterapkan. Tiga elemen ini merupakan struktur asas masa hadapan yang berteknologi tinggi dalam diri para graduan sebelum mereka meninggalkan alam universiti. Bukan itu sahaja, pemantapan skill dalam kalangan graduan dapat memenuhi permintaan pasaran yang memerlukan keupayaan para graduan untuk berinteraksi dengan teknologi-teknologi terkini dan data saintifik. Namun, sayang seribu kali sayang, kebanyakan graduan memilih untuk memohon pekerjaan yang industrinya semakin mengecil dan mengurangkan jumlah tenaga kerja manusia. Umpamanya industri pemasaran, tenaga kerja fizikal sudah semakin kecil kerana industri ini telah diambil alih oleh dunia maya dan artificial intelligence. Hal ini merupakan asbab peluang graduan untuk mendapat kerja pertama mereka terbantu. Oleh itu, tiada pilihan selain pemerkasaan TVET, graduan juga perlu memantapkan kebolehan dan keupayaan untuk berinteraksi dengan sistem robotik dan sistem big data. Sidang hadirin, beralih pula kepada ucap saya yang kedua, iaitu yang dinilai dari segi peningkatan nilai insani. Walaupun dunia semakin menuju kepada sistem robotik dan kepintaran teknologi, namun nilai-nilai insani masih lagi penting untuk diterapkan di dalam diri para graduan. Nilai moral, adab, akhlak, dan tata susila yang menjadi teras falsafah madani yang dibawa oleh kerajaan perlu diterapkan di dalam diri para graduan. Sejarah membuktikan ramai yang pintar, ramai yang bijak telah menyalahgunakan kepintaran mereka untuk membuat kerosakan di muka bumi ini. Misalnya senjata kimia yang dihasilkan oleh para cerdik pandai yang merenggut nyawa, negara, dan nilai sejagat telah musnah. Konflik di Syria dan Palestin adalah contoh terbaik untuk menggambarkan betapa rosaknya dunia apabila teknologi tidak dilengkapi dengan nilai insani. Perasaan empati, simpati, kasih sayang, dan rahmah untuk seluruh alam perlu ditekankan di dalam diri para graduan. Sikap terhadap ilmu yang ditekuni dengan nilai dan moral yang tinggi perlu diterapkan di dalam diri agar jazbah, atau dalam bahasa mudahnya,
yaitu keadaan diri yang sedar bahwa Allah Subhanahu wa taala mendahului segala-galanya. Apabila melihat sesuatu untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran dapat dilaksanakan. Jika hal ini dibentuk di dalam diri para graduan, nescaya negara Malaysia berada di landasan yang lurus untuk menjadi sebuah negara bangsa yang maju dan dihormati di peringkat dunia. Hadirin, hari ini para graduan tidak lagi boleh berada di zon selesa kerana kemajuan teknologi sukar dibendung. Misalnya dahulu maklumat sukar dicari, tetapi kini ianya semua berada di hujung jari. Jika skill para graduan tidak dimantapkan dengan nilai insani dan diterapkan, maka akan berlaku lagi kes-kes yang tidak enak seperti rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa serta pecah amanah dalam kalangan pemimpin pada masa hadapan negara ini. Malaysia tidak lagi boleh dibuai mimpi dengan sejarah kegemilangan dahulu kala kerana sejarah ditempa kerana model graduan berskill dan berakhlak yang diterapkan pada awalnya antara faktor sejarah tercipta. Sejarah ini boleh berulang hanya dengan para graduan pada zaman ini dipersiapkan melalui model madani dan nilai insani yang menjadi tunjang kepada pentadbiran negara ketika ini. Rangkumannya, graduan adalah pemimpin masa hadapan, aset negara dan sumber kekuatan negara. Kitalah yang akan menentukan bagaimana corak kepimpinan yang kita mahukan untuk mengambil alih tampuk pentadbiran negara. Dan ingatlah maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan buat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Tugas sebagai seorang khalifah adalah sangat besar kerana tanggungjawab untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala akan ditentang habis-habisan oleh musuh-musuh Islam. Namun ketika kita sebagai pemuda perlu berjiwa besar dalam berhadapan musuh-musuh Islam, sebagaimana yang pernah disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika kamu mahu ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah para pemuda dan pemudinya pada masa kini. Daripada kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa jatuh bangunnya sesebuah negara terletak di tangan pemuda pada masa kini. Mereka merupakan pewaris kepimpinan negara pada masa akan datang. Jadi hadirin, syarahan saya kian tamat. Jadi saya ingin tutup syarahan saya dengan serangkap pantun. Membeli kondok di Bukit Keluang, pergi membeli sorang-sorang. Terima kasih di atas peluang, minta maaf salah dan kurang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam hormat.